Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Semua FBO yang berada di Malaysia, yang berada di Singapura, yang berada di Brunei dan juga di Arab Saudi. Apa khabar semua hari ini? Ya, semoga kita semua semakin bersemangat. Selepas kita, orang cakap apa, kita dah attend kickstart baru-baru ni. Okey, hari ni kita bertuah kerana kita dapat dapat interview lagi satu permata yang bersinar-sinar sekarang ni. Di selatan, daripada selatan tanah air. Dan saya perkenalkan kepada anda semua, Eagle Manager Kamaria. Apa khabar? Ataupun orang cakap lebih mesra dengan panggilan Eagle Manager Mia. Apa khabar Eagle Manager kita yang berada di selatan tanah air? Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, baik-baik, luar biasa baik, sangat dahsyat, teruja. Teruja. Okey, jadi sebelum kita nak mulakan interview kita pada malam ni, saya nak berpesan pada tim-tim member yang dah masuk dekat FB tu, jangan lupa tag kawan-kawan, panggil ramai-ramai kawan-kawan, tim member, downline semua, prospek semua. Sebab apa? Malam ni kita ada benda yang kita ada satu yang special. Kerana apa? Eagle Manager Kamaria ni, dia pernah melalui saat suka duka yang jarang-jarang orang lalui, tetapi alhamdulillah, syukur alhamdulillah, dia dapat bangkit semula, dia dapat comeback balik, dia dapat capai segala macam insentif di Forever ni. Jadi kita jangan lengah-lengahkan masa lagi. Cepat-cepat tag kawan-kawan yang ada dekat FB tu. Tag. Okey. Jadi kita orang cakap apa, sebelum kita nak pergi jauh tu lah kan, sebelum kita nak pergi orang cakap apa, pergi lebih mendalam tu, jadi saya ni ada satu soalan yang pertama. Soalan yang pertama untuk Eagle Manager Kamaria kita pada malam ini, iaitu soalan dia simple je pun kan. Boleh tak Eagle Manager cerita tentang latar belakang Eagle Manager sendiri dan juga family. Dan saya difahamkan Eagle Manager Kamaria ni adik kepada CBM Mahfuzah. Dan apakah orang cakap memori paling seronok masa kanak-kanak, dan apakah cita-cita sebenar Eagle Manager sejak daripada bangku sekolah? Dipersilakan dengan segala hormatnya. Alhamdulillah, thank you. Terima kasih MC ajaib. MC yang hebat. Bukan calang-calang, bukan kaling-kaling tau MC ni. Ya Allah. Dapat sparring ni malam ni rasa macam aura dia sampai dekat Bandar Penawar, Desaru. Okey, Assalamualaikum. Pagi. Malaysia, Singapura, Brunei, Arab Saudi. Masya Allah, Tabarakallah. Dah kalau biasa Mia sebut sampai Singapura je. Arab Saudi belum lagi. Tapi malam ni boleh sebut Arab Saudi. Sangat-sangat seronok Okey, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, nama saya Kamaria Muhammad. Kenalkan diri, Kamaria Muhammad Elias Muhammad Noor. Okey, Kamaria tu huruf K, itu nama penuh, nama IC. Nama komersial guna Q. Okey, panggil Mia je. Okay, panggil Mia je, berumur 30 tahun, berasal daripada Felda paling famous, Felda Bukit Wahab, Kota Tinggi Johor. Sudah berkahwin, sudah mempunyai anak satu orang, sekarang ni menetap di Bandar Penawar, Desaru. Alhamdulillah. So, first kali Mia nak ucapkan syukur pada Allah kerana diberi izin untuk bagi peluang bercakap hari ini. Thanks to BOI sebab bagi peluang untuk Mia jadi guest speaker. BO International interview live. Okay, bukan biasa-biasa tau malam ni. Masya Allah, subhanallah. Okay, thanks to juga kepada Upline kakak sendiri CBM Mahfuzah
CBM Norlila dan CBM Hamizah Hamdan. Okay, kalau tanpa mereka hari ni Mia tak berada dekat depan ni. Okay, tanpa mereka memang Mia tak wujudlah di hadapan anda semua. Okay, thank you so much yang menonton. Sedikit pengenalan daripada Mia. Mia nak kenalkan family ni. Ya, tulis share screen. Kita nak tengok family dia besar tu. Okay, mempunyai latar belakang pendidikan dari USM, Kubang Krian. Ada tak alumni Kubang Krian? Nak cari juga tu. Okay, Kubang Krian dalam sarjana muda sains kesihatan. Lepas tu saya sambung belajar di UKM, sarjana keselamatan sinaran dan nuklear. Lepas habis belajar tak bekerja, pernah juga terjoin scammer. Masya Allah kan, dalam duduk belajar tu sibuk juga nak join business. Okay ni, ada tak nampak sesiapa yang familiar kat sini? Wah, inilah keluarga besar saya. Semua sudah jadi forever business owner. Kan, dalam rangkaian CBM Mahfuzah dan CBM saya sendiri. Alhamdulillah. Okay. Back to soalan MC. Kan, kalau saya ni sebenarnya kalau ikut metafizik, okay, orangnya orang asas 8. Jenis yang aktif buat macam-macam aktiviti, tapi tak banyak cakap sebenarnya. Okay, self motivated, pemalu. Malu ke? Okay, cerita masa kecil-kecil suka nak jadi doktor. Kenapa tak nak jadi doktor? Kecil-kecil sebenarnya dah suka untuk rawat orang. Sebabnya jujur cakap, masa kecil-kecil circle kita ramai orang sakit. Yang kita nampak pada mata kita arwah ayah lah. Dulu arwah ayah memang kerap sakit. Jadi kita terinspirasi untuk jadi orang yang berilmu untuk bantu, especially family kita sendiri. Okay, so sebab tu main cita-cita letak doktor je. Tak pernah terfikir nak jadi fizisis ke, sebab kita tak tahu sebenarnya. Yang kita tahu doktor, polis, itu je yang biasa kita dengar kan. Jadi kita pilih doktor lah sebab suka merawat. Suka nak jumpa orang, suka nak merawat, membantu, memberi hikmat. Okay, so namun arwah ayah meninggal ketika saya tahun pertama, SEM pertama di USM. Jadi hajat tak kesampaian, tapi saya dah bersyukurlah sebab Allah dah ambil siap-siap. Okay, dia dah tenang kat sana, dia dah happy kat sana. Okay, so back to MC kata, flashback balik 20 berapa tahun? 20 tahun lebih yang lepas kan. Memori kanak-kanak paling saya tak boleh lupa adalah pengalaman trip satu family, tapi dalam Malaysia je lah. Trip satu family biasanya kita tunggu time orang-orang kakak-kakak, abang-abang konvo. Bila konvo je memang kita satu family jalan. Kalau tak ada konvo memang tak jalan-jalan lah kita. Jadi tu yang masuk forever sebab nak jalan lagi jauh, sebab tak pernah lagi keluar negara. Okay. Betul. Orang cakap apa ya, forever ni dia boleh penuhi impian kita. Jadi apa ni, yalah cita-cita masa kecil-kecil nak jadi doktor kan. Kira orang cakap apa ni, nak menolong orang, nak merawat orang. Bila masuk dalam forever ni, lebih kurang macam tu juga kerja dia. Lebih kurang macam tu juga kita ada juga yang panggil doktor tau. Kita punya passion kita nak menolong seramai mungkin orang supaya sihat dengan khasiat daun aloe vera. Dengan khasiat daun aloe vera ni kan. Jadi saya dapat tahu juga CBM ni daripada habis belajar, macam tadi cakap kan, terus lompat ke tak ada kerja-kerja, terus lompat ke dalam bidang marketing online ni. Jadi kenapa yang menyebabkan CBM Kamaria ni teruja nak masuk dalam marketing online ni, dan apakah sebab-sebab dia? Ramai nak tahu dekat luar sana tu sebab-sebab dia. Alhamdulillah, subhanallah. Okay, sebenarnya kita pun tak terfikir tau nak join business networking. Okay, sebenarnya apa yang saya pelajari ketika di universiti dulu adalah bidang yang juga sebenarnya dalam industri kesihatan dan sebenarnya boleh duduk dalam bidang perindustrian. Tapi sebenarnya minat dan cenderung saya lebih ke arah kesihatan. Kerana saya nampak peluang untuk bekerjaya dalam industri kesihatan ni lebih luas, lebih besar, lebih kukuh, high demand. Okay? Secara tak langsung sebenarnya menunjukkan hari ni semakin lama semakin, kalau perasan kan,
makin ramai orang sakit. Okay, jadi sebab tu Mia lebih tertumpu kepada sektor kesihatan. Cuma pada ketika 2014, tahun 2014, 2015, masa tu Mia berada di tahun terakhir di USM. Dikabarkan bahawa persen untuk kita keluar dan dapat kerja itu terlalu rendah. Dan peratus pengangguran masa tu terlalu tinggi. Ramai orang lari bidang, pergi buat kerja macam-macam benda. Kan? Jadi masa tu kita tak fikir tentang join business ke apa tau. Okay, lepas USM ada juga Mia apply kerja dekat hospital swasta, private punya ni lah kan. Tapi tidak ada feedback because mungkin saya sendiri tak ada pengalaman. Okay, jadi mungkin requirementnya adalah pengalaman. Jadi saya decide untuk sambung belajar dengan harapan bila saya balik, saya bawa ijazah yang lagi tinggi, saya boleh dapat kerja cepat, saya boleh dapat gaji besar, boleh happykan mak, boleh happykan family. Tapi hakikatnya bila kita dah keluar baru kita tahu betapa jauh panggang dari api tu. Okay, so macam mana? Okay, habis master sebenarnya saya tinggal dekat rumah kakak, iaitu CBM Mahfuzah lah. Okay, kita memang suka nak duduk dengan dia sebab ni kawasan bandar, kita kan duduk fence dia pergi Yalah kan. Duduk bandar terus macam luas macam-macam benda kita boleh buat kan. So setiap kali cuti SEM, CBM Mahfuzah ni ada banyak business. Saya lah tukang tolong dia business, macam-macam benda lah saya buat, saya tolong. Okay, lepas tu pula macam mana boleh terjebak dengan business forever ni sebab kakak saya ambil B-Pollen masa tu. Makan. Dia paksa makan. Sebenarnya sebenarnya daripada kecil lagi dia adalah supplier makanan kesihatan saya, dan saya jenis tak menolak, pelan je apa dia bagi. Okay. So alhamdulillah 6 hari saya amalkan aloe vera gel B-Pollen secara konsisten. Hari ke-7, kalau orang restoran biasa dia macam mana simptom dia, bersin-bersin kan. Hari ke-7 dan sampailah sekarang saya dah alhamdulillah syukur sangat-sangat Allah bagi kesembuhan yang luar biasa. Saya dah tak ada masalah bersin-bersin. Saya dah tak ada gatal-gatal hidung bila makan belacan. Tak ada. Tapi hari ni makan belacan ada hidung, tolonglah. Tolong ambil suplemen cepat-cepat So saya rasa macam ya Allah, ajaibnya benda ni. Dah berapa tahun aku restung sampai sakit kepala, sampai hidung melicit berdarah. Okay, tapi hari ke-7 hilang semua benda tu. Okay, so itulah penyebab kenapa saya berniat untuk bisnes pula, sebab saya nak bantu orang lain. Saya pasti sangat ramai orang yang hadap benda yang sama dengan saya. Bukan restung je, tapi ada macam-macam lagi masalah kan. Masalah kesihatan yang lain kan. Jadi saya rasa why not kita teruskan bisnes ni. Dan satu masa tu saya, Kak Miza ada satu buat webinar GEP tau sebenarnya. GEP, saya tak tahu itu pun GEP. Just saya tahu, saya masuk je lah sebab Kak Azhar bagi link lah masuk ni. Dengar, gilanya bisnes ni. Betul ke? So Kak, nak VIP lah Kak? Kepada lagi yang terus ambil set Touch of Forever masa tu. Sebab Touch of Forever dia ada complete set kan. Ada banyak produk, so saya berkenalan dengan produk. Saya makan produk macam-macam yang ada dalam tu. So bulan pertama tak gerak, bulan kedua saya tengok result performance upline saya. Dahsyat. Dah masuk ke Facebook, upline Kak Lila masuk ke Facebook, 25,000 sales, 25,000 total sales. Saya macam, apa ni? Macam apa yang dia buat ni sampai 25,000? Tapi masa tu saya tak fikir sales lah, saya fikir income. Dahsyat ni, income akak macam ni 25,000 sekali. So masa tu saya decide, saya buat sungguh-sungguh. Okay, saya daftar 12/8/2016. Saya grad, ambil jubah, ambil scroll pada November. Okay, so sebelum tu kita kena ambil jubah dulu kan. So masa saya ambil jubah, saya bawa aloe vera dalam beg. Tarik beg pergi UKM, ambil jubah sambil tu pergi prospecting. Siaplah habis semua kawan-kawan saya, dah siap settle FBO. Saya ikut masa tu. Sebab saya nampak for networking perlu recruitment. So saya recruit kawan-kawan saya, okay. Dan masa tu kita punya plan RM90 free aloe vera gel. Alhamdulillah, ramai kawan-kawan saya yang sign up. Okay, so 2017 ni hati mula goyah. Tapi apa saya cakap dengan mak, saya nak buat business forever. Saya nak ikut akak. Tapi mak nampak macam sedikit muram tau. Sebab saya dah pernah janji tau dengan dia, mak,
nak belajar master ni, nak sambung master nanti kerja dia. Tapi at the end nak business. Mak macam nak buat business. Tak nampak lagi result. Akak kau pun tak nampak lagi result. Kan nak buat business. Okay, dia macam tak happy lah. Tapi saya tetap juga tekad. Saya ambil peluang ni untuk buat sungguh-sungguh. Sebab saya rasa saya happy dengan business forever. Okay, hati goyah juga bila tengok kawan-kawan, yelah kan bila kat social media adalah yang upload macam-macam aktiviti diorang, masa gaji, beli makanan. Tapi saya suka tengok sebab itulah inspirasi saya untuk buat lebih lagi dekat Forever supaya saya dapat lebih daripada apa yang kawan-kawan saya dapat. Okay, so that's why semua orang kena post apa yang korang rasa best kat Facebook sebab kita sahaja untuk kepuasan sendiri tapi memberi inspirasi pada orang lain juga. Okay, so sebenarnya saya buat satu istikharah. Saya minta Allah tunjuk supaya hati saya tak goyah lagi. Supaya hati saya bulat, bold. Okay, saya minta ya Allah kalau apa yang aku buat ni betul-betul memberikan impact yang besar, tunjukkanlah ya Allah, tunjukkanlah. So istikharah, mimpi saya daftarkan orang lagi. Tu menyebabkan saya rasa macam dah stop lah apa-apa lagi, aku nak buat Forever juga. Macam tu. Okay, so benefitnya bila saya tinggal dengan kakak Siti dan Mahfuzah, benefitnya saya ikut dia ke mana-mana saja dia pergi. Memang masa tu sebenarnya saya jadi driver dia lah sebab dia ada anak kecil. Okay, jadi saya ikut dengan dia, bukan sahaja jadi driver dia tapi belajar cara offline. Sebab saya ni walaupun ada master kan, tapi sebenarnya tak pandai nak communication skill saya out sangat. Memang tak pandai nak convince orang. Okay, nak berdepan tu susah kan, nak berdepan offline tu tak pandai. Nak cakap orang ni ya Allah malu tu tebal lagi kan. Okay, so keputusan ni memang drastik. Okay, tapi depends, tapi sebenarnya lebih kepada proven depan mata lah. Saya nampak kakak saya sendiri boleh buat income lebih 5-6 angka. Lepas tu CBM Lila boleh pecat suami dia. CBM Hamizah suami isteri berjemaah buat Forever. So apa lagi saya nak ragu-ragukan lagi. Okay, saya tekad just do it. Okay, saya mesti akan jadi macam diorang juga. Okay, sebab satu lagi saya percaya dekat company. Okay, macam apa yang ada Datuk Desmond cerita juga dalam buku beliau kan, 1 juta bukan wang. Dia kata apa tau, Datuk sendiri join Forever selepas tengok Majlis Anugerah. Beliau sendiri nampak depan mata orang yang berpendidikan rendah boleh dapat income 160,000 sebulan. So kenapa saya ragu-ragu lagi kan? Percaya Allah, tekad, buat sungguh-sungguh. Percayalah company memang dah proven dah bagi macam-macam dah. Okay, itulah. Jadi kita dapat kita nampak kan, CBM Kamaria ni lepas habis belajar je dia role model dia tu, dia dah nampak lah kakak dia tu. CBM Mahfuzah depan mata. Jadi daripada dia tolong ikut. Jadi driver tadi dia kata kan, dalam masa yang sama dia nampak, oh ini boleh buat duit ni. Kerja pun memang boleh buat duit, tapi ini lagi dahsyat boleh buat duit kan. Jadi ramai juga orang nak tahu kan, banyak ada company kalau nak ikutkan dalam Malaysia ni, network marketing, betul kan? Ada A lah, B lah, C lah. Tapi kan, kenapa company F ni, Forever ni juga, kenapa yang F ni juga, Forever ni yang CBM pilih, dan apakah yang orang cakap apa ciri-ciri yang ada dalam Forever ni yang buatkan CBM Kamaria ni begitu yakin dan orang cakap apa percaya sangat dengan apa yang ada di Forever ni? Okey, sekejap saya. Okay, ini adalah aktiviti saya. Inilah dua produk yang saya amankan. Nampak tak muka saya ketika 2017? Ya Allah, breakout teruk. 2019 Alhamdulillah selepas konsisten amalkan produk dah di-chain kan. Ini adalah aktiviti kami sentiasa bersama-sama kat mana saja. Memang ada kita berdua. Sampai orang kadang cakap, anak ke? Okay, so pilihan muktamad saya. Sekejap. Okay, saya sebenarnya tak faham dengan business network. Tak faham langsung. Yang buat saya terjebak tu adalah saya rasa macam boleh ke business ada apa yang saya cakap tadi, saya ada join scammer tu kan. Sebenarnya saya pun tak faham, saya just ikut-ikut orang. Tapi itulah, bila kita tak ada ilmu, itu yang jadinya melebur lah duit dekat situ. 2 bulan je dapat pembayaran, lepas tu company tak tahu pergi mana. Okay,
So sebenarnya memang saya tak tahu tentang business network. Yang saya tahu cuma saya nampak penat je. Saya nampak macam susah. Sebab upline saya sendiri lah kan. Dia pernah buat business networking yang lama tau. Yang lama tu, ya Allah, pergi pagi, balik malam. Lepas tu tengah malam pun tak tahu dah balik ke belum. Tapi tak ada apa-apa. Tak ada nampak result apa-apa tau. Tu yang buat rasa saya macam mula-mula pun rasa top lah juga kan. Tapi, okay. Tapi nak bagi tahunya, Forever ni dia lain sangat-sangat. Okay, so apa yang saya buat adalah macam semua orang tahu, jantung business Forever adalah GEP. Kan? Jantung business Forever adalah GEP. Saya hafal GEP presentation tu. Okay, setiap hari saya akan buat recruitment, buat appointment untuk jumpa orang. Sebenarnya bukan untuk saya close sangat pun orang tu, tapi untuk saya sendiri mengkaji kelainan yang ada dalam Forever dengan company-company yang prospek saya sedang lakukan. So, itu yang saya buat, itu yang buat saya yakin bila kita cerita, bila kita sharing dengan kawan-kawan kan dengan prospek, saya nampak 3 konsep ni memang powerful. 3 konsep dekat Forever memang powerful. Okay, iaitu tak ada orang tengah, tak ada point, tak ada pairing. Itu yang paling powerful, yang berbeza, yang buatkan saya betul-betul yakin dengan Forever. Okay, sebab memang jauh panggang dari api. Okay, special sangat. So bisnes tanpa orang tengah ni terlalu amazing tau. Sebab untung yang kita dapat tu terlalu besar. Nampak kalau macam FPO 70% kita untung. Okay, sebab Forever sendiri ada ladang, ada kilang sendiri. Dah tentu-tentu kita memang make money. Kita boleh make money. Saya sendiri melihat kakak saya sendiri buat bisnes baju, jubah. Dia sendiri nak letak harga jubah pun berfikir banyak kali. Boleh ke tak customer aku beli? Boleh ke tak ni aku untung dengan jual baju satu lain ni dengan harga macam ni? Susah. So dengan Forever tak ada orang tengah. Ya Allah, lumayannya. Sungguh lumayan lah. Okay. So yang kedua, tidak ada point-point. Ya Allah, bisnes tanpa tak ada point. Pengalaman dia kakak juga. Okay, tak ada point kan. Bisnes sama je penuh dengan point. Sebab tu saya tak nampak result dia. Saya tak tahu yang dia kaya adalah point. Kaya dengan point lah. Yes, paling kesian lah bila dia cerita tu dia jual banyak tapi tak dapat banyak pun. Usaha dia tak setimpal dengan apa yang dia buat. So saya rasa macam, dahsyat lah Forever ni. And last part, paling dahsyat sekali saya rasa yang buat saya tak tidur malam sebenarnya adalah tak ada pairing. Saya tak faham pun pairing, tapi tak tahu hati saya terdetik, buat hati saya rasa macam macam mana aku nak dapatkan ni? Macam mana? Sebab macam nampak mudah gila. Mudahnya nak dapat income 5 angka, mudah sangat-sangat. Jadi bila Mia masuk GEP, seminar yang ada GEP serius, memang Mia tak boleh tidur. Mia teringat-ingat 632. Duk fikir macam mana aku nak dapat. So bila tak ada pairing, semua benda bisnes kita memang akan jadi laju, akan jadi mudah, dan yelah kan kita tak penat nak susun orang tu, tak payah. Okay, yang last tadi, okay, sebab Mia suka dengan produknya, Mia suka sangat dekat produknya. Okay, nampak tak produk SYJ ni yang gambar lama kan, promosi SYJ yang special dengan nilai yang sangat rendah, boleh dapat macam-macam benefit. Okay, insyaAllah. Siapa yang tak sign up SYJP ni, ya Allah, korang memang tak untung. Silalah sign up SYJP. Cakap apa ya? Apa ni? Jadi macam CBM sendiri kan, mula-mula start dengan produk. Tadi cerita pasal bipolar kan, dengan resdung dia. Dengan lepas tu tengok kejayaan kakak sendiri. Lepas tu upline yang di atas. Dalam masa yang sama pernah kena scam. Jadi memang takut tu ada lah kan. Takut tu biasa dah. Kita ni kalau dah pernah kena tipu sekali, jadi bila tengok Forever ni, ya ke tak ada orang tengah? Tak ada point-point kan? Jadi orang cakap apa? Inilah satu-satunya bisnes yang kita boleh cakap direct daripada kilang tau. Biasanya orang nak niaga dari kilang, berniaga dari kilang kan. Tapi ambil barang daripada orang tengah, ada orang tengah semua kan. Tapi bisnes Forever ni, saya sendiri pun cakap teruja dia bila dengar yang pertama tu, tak ada orang tengah. Jadi betul-betul kita direct daripada kilang. Jadi kita pergi soalan yang lebih panas sikit. Lagi panas daripada nombor yang ada tadi tu. Saya orang cakap apa? Saya difahamkan CDM ni
apa ni, expert lah. Expert terror dalam bidang online berbanding dengan kakak. Kakak CBM Mahfuzah dia lebih kepada offline. Jadi tapi bila mula-mula masuk Forever ni tengok kakak kan. Jadi kakak tu buat offline saja, jumpa orang apa semua, jaranglah dia nak buat online. Tapi macam mana Kamaria ni, CBM Mia ni boleh beralih ke bidang online dan ada belajar dekat mana-mana ke, ataupun apa skill yang buatkan CBM Mia ni konsisten je dengan online. Okey, best lah soalan ni, dia memang nak bagi pancung ni. Saya pula ada soalan ni kan. Okay. So MCO, PKP. Saya bermula start meroket. Okay, start meroket ketika PKP. Sebenarnya selepas saya melahirkan anak. Sebab melahirkan anak kita rasa macam takkanlah nak tak buat sesuatu kan. Okay, so kena buat sesuatu lah. Okay, so MCO, PKP. Apa lagi strategi paling berkesan yang kita boleh buat? Apa? Online marketing. Kita tak boleh nak pergi mana-mana. Betul tak? Kan? Online marketing lah paling demand. Paling semua orang nak guna. Okay? Dan dia sebenarnya sangat-sangat bersyukur. Sebab kerana okay, berada dekat Business Forever. Sebab Business Forever berada dalam mega trend business. Apa tu mega trend business? Okay, Business Forever ni kita ada produk yang berasaskan health and wellness. Okay, mega trend business, health and wellness. Lepas tu Business Forever adalah business networking. Bila kita kata business networking, ya Allah, tersangatlah mudah. Penjimatan masa, gandaan masa dan wang berlaku. Secara kita tidur pun boleh berlaku. Dan boleh di-online-kan. Kan? Macam? Okay, so sebenarnya Mia lahir 1991. Kira 90-an lah kan. Masa tu teknologi semua dah makin bergerak pantas. Okay, kalau dulu masa kecil-kecil dah ada kempen satu rumah satu komputer. Betul tak masa tu? Okay, so semua orang kalau Mia rasa untuk umum Mia memang tak ada alasan lah. Tak ada alasan tak pandai online. Tapi kalau umum macam CDM Kak Azhar, okay, 40 ke atas, lahir tahun 1970-an, memang akan ada kepayahan kat situ. Tahu, persoalan memang timbul macam-macam benda kan. Tapi sebenarnya tak susah. Okay, sebenarnya online marketing ni mudah je. Okay, sebab Mia sendiri ada rangkaian yang berumur 40 tahun ke atas. Dan apa yang diorang lakukan, apa yang diorang buat adalah sangat-sangat senang. Yang diorang memang boleh buat walaupun bukan lahir pada tahun Mia. Okay, network Mia ada yang lahir yang sudah berumur pun tapi masih boleh buat. Okay, so terbukti apabila CBM Mahfuzah sendirilah kan, dia tak pandai online, dia kaki offline, dia terror otai offline, tapi 17/3 start MCO. Tahu tak berapa sales dia dapat? Sales pada Mac 2020 100,000. Naik melonjak mendadak. Cakap apa, pecah rekod? Pecah rekod terus. So siapa pun boleh terror tau online marketing ni. Boleh terror, boleh mahir. Macam tu sebab skill ni mudah je. Ya Allah, mudah sangat-sangat. Okay. So apa yang skill yang konsisten sampai sekarang adalah personal branding. Yang rasa semua orang pun buat. Tapi nak jadi konsisten mesti kena istiqamah. Okay, personal branding. Kita bukan cerita produk je tau kat dalam Facebook, dekat dalam kita punya social media, bukan cerita pasal Facebook. Okay, kita kena cerita tentang aktiviti kita. Okay, aktiviti kita, apa seharian kita buat. Okay, buat live. Okay, itulah personal branding yang selalu Mia buat live. Lepas tu posting 6 kali sehari. Okay, dan macam-macam lagi lah. Segala aktiviti yang Mia lakukan setiap hari memang Mia akan post. Tak pernah miss. Dia penting tau. Penting untuk sebenarnya personal branding ni mudah sebab kita sebenarnya bina trust daripada situ je. Sebab semua orang dah sekarang start online marketing. So kita nak bina branding macam mana? Kita tak boleh nak keluar. Nak bina trust macam mana? Kita bina trust daripada social media. Macam mana nak bina trust? Macam mana bina trust? Posting aktiviti kita, buat orang ikut kita. Buat orang ikut kita. So apa lagi? Okay, so Mia sangat bersyukur berada di Al-Ujab Circle, di bawah bimbingan Sifu, which is Sifu Mia sendiri adalah pakar online marketing. Siapa tak kenal Sifu Hamizah Hamdan? Okay, paling best. Yang lagi seronoknya, kita ada Sifu Nurlila. Bila Mia buat satu-satu marketing, dia akan
jadi penyelamat. Mia, ni macam tak cantik je Mia. Mia, ni macam mahal sangat je. Kita ada penyelamat tau yang seronoknya. Yang lagi-lagi best adalah bila upline Mia sendiri. Walaupun dia offline. Okay, walaupun dia offline tapi skill offline tu Mia gabung masuk kat dalam online. Macam tu. So Mia nampak Mia blend together semua, manfaatkan semua up line ni semua. Okay, gunakan sebaiknya. Manfaatkan diorang sebaiknya. Kita orang cakap apa, kita kena leverage kan segala skill kita, skill upline kita, skill offline, skill online yang apa ni upline kita, leader kita dah lalui, dah tempuhi. Jadi beruntungnya CBM Mia ni bukan apa, dia ada orang cakap apa, cikgu, cikgu personal CBM Mahfuzah, lepas tu cikgu online dia. Tapi dalam masa yang pandemik ni kan, dalam masa pandemik ni saya dapat tahu apa ni suami. Ini nak cerita sikit pasal suami. Suami jadi pada orang cakap apa, isteri-isteri yang berniaga forever, yang baru bermula di forever ni, kalau kau nak tahu CBM Mia ni, dia baru je pecat suami dia juga. Dia ikut. Memang dia copy paste habis-habis. Upline dia pecat suami, dia pun bukan pecat suami daripada kerja. Jangan salah faham. Jadi macam mana suami CBM Mia ni boleh terima keputusan tu, dan juga apa yang boleh share sikitlah tips kepada isteri-isteri di luar sana tu. Bukanlah kata terus nak pecat suami tu kan, tapi apa yang boleh kita tunjukkan kepada suami, apa yang kita boleh tunjukkan kepada, sebab apa suami-suami ni dia sebenarnya bukan apa, dia risau tau isteri dia buat sesuatu bisnes ni. Sebab apa? Dia takut kena tipu. Dan kalau kena tipu, isteri kan dia baby kat tepi telinga, popek. Jadi pening kan nak dengar kan. Jadi share sikit apa yang, kenapa, macam mana suami boleh terima keputusan tu, dan apa tips yang CBM Mia pakai. Alhamdulillah, syukur, subhanallah, alhamdulillah, akbar, masya-Allah, ni pancung ni, kasih serat ni soalan ni. Okay, so nak tanya Abang Fazul lah. Kan Cik Fazul? Sebagai seorang lelaki, kalau Cik Fazul bukan FBO, adakah Cik Fazul akan menyokong isteri Cik Fazul? Jangan lincik-lincik, risau saya dengar. Saya pun pada mulanya kan, saya cakap tu terang lah, saya pun tengok isteri saya, sebab isteri saya kerja di Arab Saudi. Yalah, income semua stable lah, biasa lah kan. Saya pelik, kenapalah, apa benda lah bisnes yang dibuat motor kuning ni, bawa ke hulu kilir semua kan. Saya cakap, tak cukup-cukup lagi ke duit kan? Ataupun tak takut ke lagi kena tipu ke apa ke? Tapi macam juga suami-suami di luar sana, bila ada result tau. Bila Kak Rozi sendiri pun daripada MBO biasa boleh sampai ke manager, lepas tu boleh banner networking. Jadi saya pun teruja lah nak tahu. Jadi saya nak tahu juga. Saya jadi salah ni. Okay, so sebenarnya mana-mana lelaki lah kan yang bergelar suami, yang nak support bisnes, rasa 20% je. Itu pendapat Mia. Okay, 20% je lelaki ni akan support bisnes isteri. Okay, tapi itu pendapat Mia lah. Tak tahu pendapat orang lain kan. Tapi Mia pasti yang ada dekat depan mata Mia sekarang ni, yang menonton dan mendengar Mia sekarang ni adalah suami-suami soleh. Semuanya penyokong. Okay. Itulah. Sebenarnya mereka perlukan keyakinan, dia orang perlukan result. Tapi apa yang semua orang perlu tahu, Mia nak bocorkan satu rahsia ke ni ceritanya macam ni tau. Okay, sebenarnya untuk pengetahuan semua, Mia buat forever ni macam you all semua tahu, Mia bermula daripada single, lepas tu berkeluarga. Okay, so sebenarnya suami Mia tu adalah downline Mia sendiri. Okay, kita niatnya nak jadikan business partner dalam business je, tapi terjadi business partner forever. Betul-betul forever. Tak tahulah dia orang keberapa yang Mia prospecting kan. Tapi itulah, dia adalah my downline. Okay, tapi forever bukan tempat cari jodoh tau. Bukan tempat cari jodoh. Jangan salah. Lubuk duit. Korang kena ingat ni. Forever lubuk duit.
itulah bila kita dah buat, kita dah ada result, suami tahu tak aktiviti kita, prospecting ke, COD ke, apa lagi, coaching, dia dah faham sangat dah apa yang kita buat. Okay, dia dah faham gerak-gerik kita, dia dah faham cara kita bekerja. So alhamdulillah, memang tak susah, memang tak susah, memang mudah lah, memang mudah perjalanan memberhentikan suami kerja. Tapi bila kata berhentikan kerja ni, sebenarnya dia mengaitkan banyak hati, banyak emosi dan perasaan. Okay, dia melibatkan banyak orang, ya Allah, subhanallah. Okay, especially mak mertua saya. Bayangkan dia dah besarkan anak dia, hantar anak dia belajar elok-elok, lepas tu kahwin, suka hati je dia ni nak suruh berhenti kerja. Kan? So macam mak Mia jugalah. Mak Mia hantar Mia pergi belajar sampai buat master. Lepas tu decide untuk bisnes. Siapa yang tak rasa risau? Siapa tak risau? Tak ada kan? Tak ada orang tak risau. Tapi itulah, kita kena buat sesuatu. Kita kena bulatkan hati lah, sebab kita ada impian yang kita nak capai. Okay? So tak perlu risaulah, kita terus tunjukkan result. Kita kena tunjukkan result. Okay, so tips sebenarnya, Mia nak share tips sedikit untuk mereka-mereka yang ada niat, ada azam untuk berhentikan suami kerja, nak buat bisnes berjemaah. Okay, so inspirasi juga sebenarnya Mia nak buat berjemaah ni sebab dulu-dulu masa Mia awal-awal kan Mia single. Okay, so bila kita nampak dekat atas pentas semua couple, semua suami isteri. So Mia berpendapat bila kita buat sama-sama together, okay, perjalanan bisnes tu akan jadi lebih mantap, okay, lagi laju, lagi power lah bila ada kerjasama, ada teamwork always win kan. Jadi itulah sebab apa Mia nak sangat suami berhenti kerja dan buat sama-sama, dan dia pun alhamdulillah. Tapi sebenarnya memang kena istikharah dululah. Kita minta ketenangan hati, ketenangan pihak-pihak yang terlibat, okay, bagi ketenangan semua pihak lah. Jadi dia tidak akan ada masalah di kemudian hari. Okay, so tips untuk semua orang. Yang pertama, mari. Yang pertama, untuk kita nak sesuatu yang lebih kan, kita kena buatlah tindakan yang mungkin gila tak kan. Okay, so tips yang pertama, hakul yakin. Pegang betul-betul. Mindset kena tukar. Okay, mindset kena tukar. Hakul yakin, betul-betul letakkan pergantungan kita kepada Allah. Yang nak bagi rezeki kita ada Allah. Okay, untuk yang non-Muslim pun sama. Ada Tuhan masing-masing. Yang percaya kan Tuhan kita akan bagi kita rezeki dalam apa situation kita pun. Okay, so letakkan mindset. Jangan letak sesekali manusia dekat depan. Letak Allah sebaik-baik tempat pergantungan. Okay. So yang kedua, jadilah seorang leader. Be a leader dulu. Okay, kalau belum jadi leader, develop diri dulu jadi leader. Apa yang kena ada dalam ciri-ciri leader? Okay, yang seterusnya adalah ignore. Ignore maksudnya abaikan. Okay, abaikan kata-kata, kalau Kak Bidah kata dia suka cakap biawak tepi longkang. Kan, Kak Bidah suka dengar kalau Kak Bidah cakap biawak tepi longkang, tak payah nak dengar. Okay, so macam itulah 3 tips ni paling penting. Okay, paling kita kena follow. Okay, Mia share sikit ni. Okay, 25 hari bulan 9 hari tu adalah tarikh keramat, setahun dah suami berhenti kerja. Dia sangat-sangat happy. Okay, sorry. Alamak. Okay. So tadi Mia ada cakap 7 ciri-ciri leader kan. Ini sebelum kita nak berhentikan suami kerja, make sure diri kita kuat. Make sure kita dah ada ciri leader ni. Kena kata upline, buat apa upline suruh, fast action, big why, kena ada jelas dan betul-betul nak capai big why. Okay, rajin dan suka masuk kelas, ada result, ada attitude yang baik. Ask for help. Okay, sabar dan boleh adjust fikiran supaya kita sentiasa positif. Okay, abaikan kata-kata biawak, bangau ke segala yang menyebabkan kita tak best. Okay, abaikan sahaja. Macam tu. Lagi satu kita kena abaikan, orang cakap apa? Mata lalat. Lalat dia suka tempat kotor kan. Benda-benda yang tak elok. Kena jauhkan daripada negative vibes. Jadi mana-mana isteri yang di luar sana tu kan, jangan lupa tag juga suami. Tag, jangan lupa tag suami, jangan lupa tag kawan-kawan. Kita orang cakap apa, sambil kita ber-live FB ni, kita boleh dapat macam-macam tips sebenarnya. Sebab
setiap perjalanan FBO ni tak sama tau. Kalau korang nak tahu FBO ni tak sama. Yang dekat Felda Bukit Wahar lain, yang dekat KL lain, yang dekat Melaka lain, yang dekat Singapura lain. Jadi kita nak tahu juga. Kita pun nak tahu juga macam mana CBM ni menguruskan masa sebagai seorang suri rumah. Yang pertama. Dan yang kedua sebagai businesswoman. Usahawan forever ni. Dan juga apakah cabaran? Ini kita nak tahu ni cabaran sebab saya dengar kisah ni sedih. Jadi kita nak dengar daripada mulut CBM ni apa cabaran pada permulaan bila bermula di forever ni dan apa solusi yang CBM ambil untuk stay positif dan juga kontrol emosi dan tenaga. Alright. Okay, kita masuk yang tadi kan. Okay, urus masa sebagai suri rumah businesswoman. Kalau ada yang perasan, Sifu Lila pernah di interview. Okay, my Sifu upline pernah di interview dalam BOI. Dia kata, okay, apa ya, dia ada share jadual urusan masa dia. Dia boleh share sikit. Okay, apa yang Sifu Lila buat adalah benda yang sama je yang saya buat. Okay, bangun awal, siapkan kerja cepat-cepat, solat semualah. Okay, yang penting leverage. Business forever ni yang penting adalah leverage tau. Kita boleh leverage dan paling best itulah yang paling best dekat forever ni. Kita boleh leverage. Boleh ada banyak masa. Lepas tu masak dengan masuk kelas. Masak. Lepas tu at the same time kita masak sambil jawab PM pun boleh. Yang penting, yang paling best bila kita dah jemaah mesti kena ada pembahagian kerja. Okay, kalau macam sekarang kan, tengah cakap ni, husband mesti tengah pergi jaga anak. Okay, thank you husband. Okay, so urus masa ni bila dia akan jadi cantik bila kita letakkan family dan business nombor 1. Nombor 2. Ada tak? Tak boleh. Bila kita nak buat business, kita kata kita nak berjaya dekat forever, family, business, jadi nombor 1. Tak ada yang kedua. Jadi nombor 1 juga. Okay, tak boleh jadi nombor 2 ke 3 ke separate kan, tak boleh. Kena sama-sama. Jadi kita start nombor 1 kan dia. Apa pun yang kita buat, libatkan family. Okay. So, MC kata nak tahu pasal cabaran. Okay. Mia pasti. Cabaran. Cabaran tu memang banyak. Siapa kata, okay kat sini Mia nak tahu, ada tak siapa yang nak berjaya? Say, nak berjaya. Saya nak berjaya. Ada tak? Tulis kat ruangan chat tu. Siapa nak berjaya? Mia nak tengok sikit. Siapa nak berjaya? Tolong tulis kat bawah kat komen. Saya nak berjaya. Okay, sesungguhnya, okay, siapa yang nak berjaya akan Allah datangkan cabaran yang bermacam-macam. Okay, kita petik sikit. Daripada kisah hari tu, CBM Mahfuzah dia ada share satu ayat daripada surah Al-Baqarah, ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sesungguhnya akan kami berikan cubaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira pada orang-orang yang sabar. Okay? Siapa yang sabar? Orang yang menang dah. Orang yang sabar dia mesti menang punya. Ya Allah, dia mesti menang punya. Okay? Anggap je cabaran itu adalah hiburan. Cabaran itu adalah hiburan. Cabaran sebenarnya uji mindset kita ni betul-betul kita set ataupun tak. Betul-betul kita letak kepasakan ataupun tidak. Okay? So, kat mana-mana pun, siapa pun, macam tadi MC cakap Arab Saudi ke Singapura ke, semua orang akan lalui bermacam-macam cabaran. Okay? Macam Mia, pastilah kalau duduk dekat pedalaman, masa tu Mia duduk kat pedalaman lagi, of course like internet paling mencabar sekali kan. Kadang kalau dia dah tak ada, memang hilang terus. Okay, so itu bukanlah, itu benda yang memang kita ada solution untuk settle. Tapi cabaran yang sebenar adalah diri kita sendiri. Macam mana kita nak develop, macam mana kita nak tentang objection, macam mana kita nak ignore biawak-biawak tu semua. Okay, cabaran sebenar adalah diri sendiri tau. Okay, so siapa yang kata nak tadi, get ready. Bersedialah anda menghadapi cabaran, hiburan, ujian yang Allah akan datangkan.
Ramai tak yang kata nak berjaya tu? Okay, datangkan macam-macam cabaran. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Hadap saja. Okay, hadap. Okay, Allah dah cakap dah. Siapa yang sabar, dia mesti menang punya. Okay, orang yang sabar, solat, dia akan menang dengan berjayanya. Okay, anggap je apa cabaran yang datang tu adalah hiburan. Okay, anggap je ibarat macam kita nak buka gula-gula yang sedap kat dalam tu, buka, kupik dia punya plastik dia, lepas tu kita nak rasa kemanisan yang dalam plastik tu. Subhanallah, memang korang akan rasa nikmat yang sebenar lah. Okay, nikmat yang sebenar yang subhanallah, memang best. Okay, so cabaran masa hiburan. Okay, cabaran ada hiburan. Okay, asik. Okay tak? Okay. Jadi kan, jadi itulah tadi cabaran yang dihadapi tu. Pernah satu masa CBM sendiri down. Down dalam masa satu jangka waktu yang cakap tak adalah lama, tak adalah sekejap. Jadi macam mana buat comeback balik tu, boleh naik balik, boleh comeback balik, dan juga kena bila comeback tu COVID pun datang. Kan, COVID pun datang. 2020 COVID datang. Buat comeback, COVID pula datang. Jadi nak dalam masa yang sama comeback dengan pandemik, dan juga dalam masa yang sama nak develop team tu. Nak develop team dan nak growkan team tu. Jadi apa strategi yang CBM gunakan untuk develop team di masa-masa pandemik ni, dengan nak buat comeback sekali tu. Allahu Akbar. Subhanallah. Okay. Saya start bisnes daripada 12 sampai 8 2019. Okay, hujung-hujung tahun. Okay, dah hujung. Okay. So start meroket sikit. Okay, bergerak 2017, 2018 pulun. Okay, sampai dapatlah juga Elo pula. 5cc Club Platinum. Dapat anugerah tu, dapat cabin bag. Seronok dapat cabin bag tu. Ya Allah, bestnya. Okay, lepas tu 2019 buat 5cc aktif sebagai LDO sampai bulan 4 je. Dan 5 hilang. Tidur. Siapa lagi tengah tidur ni? Bangun. Okay, 4 bulan buat 5cc. Setahun tak buat 5cc. Pada masa tu sebenarnya, kalau korang nak tahu, saya bocorkan malam ni special untuk yang mendengar, yang menonton hari ni. Okay, apa yang dilakukan oleh upline saya adalah kukus, panggang, grill saya. Nampak dah berminyak ni. Kukus ni habis-habis. Ya Allah. Tahu tak kukus tu apa? Yang baru-baru memang sikit tak boleh faham kan apa tu kukus. Okay, kukus ni apa yang upline saya buat adalah dia take over. Dia take over saya punya group. Ya Allah, saya punya rasa sakit hati bila upline saya buat macam tu tau. Sebab saya ni jenis kita dah ada network tau. Kita yang kembangkan network tu tau. Jadi bila dia take over pula, kita dah semarah gila. Tapi tak cakap lah, kenapa aku buat macam ni? Tak adalah macam tu. Okay, kita sedar diri lah kan. Dah lah tak buat 5cc. Jadi tak apalah, pasrah je lah apa yang berlaku. Ambil lah kak. Settle lah kan. Okay, tapi itulah titik permulaan yang membuatkan saya rasa macam tak boleh jadi ni. Okay, tak boleh jadi ni. Takkan dia nak panggang, kukus, beri laku lega lagi kan. Okay, so itulah. So sebagai upline memang kena buat sesuatu lah untuk anak buah. 2020 start April saya dikejut. Okay, kalau sebelum ni saya tidur beralaskan tilam yang empuk, aircon pasang kuat, selimut tebal, memang tutup muka. Okay, so 2020 April kita kejut. Upline tarik selimut. Bangun. Gitu. Okay, bangun. Tahu tak grup pun ni dah nak besar, dah nak meroket ni. Bangun lah. Okay, so saya buat apa tau? Saya try untuk buat 5cc. Okay, buat 5cc bulan pertama, bulan kedua dah bersama-sama dengan downline dan terus grow dengan begitu pantas lagi. Terus grow begitu pantas. So saya nak terima kasih kepada upline saya sebab sentiasa menjaga network saya. Gitu. Okay. So yang user pun tiba-tiba nak bisnes, yang dah sedia bisnes, sama-sama tidur pun dah bangkit. Okay. So kita buat sama-sama, meroket sama-sama. Okay, ajar balik. Kita guide semula, kita coaching semula. Cara buat 5cc dengan team, coaching dan terus coaching, service all users macam tu. Okay, so sebenarnya cabaran dekat diri sendirilah.
ada lagi cabaran. Sebab mindset kan, mainan fikiran kita, okey, fikir duk boleh ke tak boleh ke nak studi ni, boleh ke. So apa yang saya buat adalah istighfar banyak-banyak. Sebab itu semua gangguan syaitan. Okey, so istighfar banyak-banyak, back to basic, follow sistem. Ya Allah, syukur jumpa sistem yang best sangat ni kan. Okey, percaya dekat sistem. Okey, pegang semua, pastikan semua anak-anak tim semua pegang sistem. So alhamdulillah jadilah macam apa yang semua boleh nampak sekarang. Okey. Yes, sistem orang cakap apa? Sistem BOI 933 ni dah proven dah. Dah proven lama dah. Bukannya tahun 2021 ni, time pandemik ni barulah kata kita nampak result dengan sistem BOI ni. Tapi daripada tahun 1998 lagi dah ada dah sistem ni, dah diguna pakai selama 24 tahun. Jadi dalam masa yang sama dah lahirkan ramai jutawan, bukan saja di Malaysia tapi sekarang ni dah merata-rata negara dah. Sekarang ni dah ada dah, orang cakap apa, lain negara pun dah follow dah sistem ni BOI 933 ni. Jadi itulah kan, macam CBM ni bila tidur ni kan, masa tidur tu ni saya nak tambah sikit. Saya nak tambah sikit soalan ni. Bukan masa tidur tu kan, masa tertidur tu tak ada, bila tengok tim tu, bila tengok, yelah, bila kena kukus ke negeri tu, apa rasa dalam hati ni? Rasa sakit hati ke ataupun rasa macam mana tu? Ya Allah, Masya Allah. Okay. So memang saya sebenarnya memang saya cakap lah tapi saya tak cakap dengan upline. Okay, saya tak cakap janganlah buat macam ni, saya nak buat tak ada pun sebenarnya, tapi hati tu simpan je tau, tak apa juga macam ni. Memang itulah perasaan saya rasa semua orang kot. Kalau dia dah ada network, dia punya network kan, orang lain pegang, kan sakit hati tu kan. Kita tak boleh tau. Kita ni jenis pemimpin sebenarnya, kita ni berjiwa pemimpin, tapi tidur tak boleh lah kan. Tapi itulah, ya Allah. Itulah. Habis-habis kena kukus, kena gini tau. Okay, so upline sekalian, kalau ada anak-anak yang tidur, kasih kukus itu anak. Kasih kukus, kasih bakar dia, cukup. Okay. Jadi ada leader-leader, pada team members yang orang cakap apa, yang baru-baru nak tidur tu ataupun baru-baru nak mimpi tu kan, cepat-cepatlah bangun. Janganlah tidur lama-lama sangat. Sebab apa, yang ruginya diri sendiri. Bukannya upline anda dia nak tidurlah kau kan. Engkau punya pasal, aku punya pasal. Tapi macam tadi CBM Mia sini cakap, dalam Forever ni bisnes dengan silaturahim bergabung. Dua-dua nombor satu. Jadi kita sebenarnya kita tak nak kita tak nak pun tengok team members kita ada yang tidur, ada yang beralih arah, ada yang tak nak ikut sistem. Jadi kita tak nak benda-benda tu berlaku sebenarnya. Kita sayangkan kita punya team members. Jadi Kak Miza sayang dengan sayangnya Kak Miza tu macam BM Mahfuzah sayang kepada adik dia sendiri kan. Jadi kejutkan, gegarkan katil tu supaya dia bangun. Jadi kita pergi lagi pada soalan yang panas lagi. Panas bukan panas macam mana. Jadi daripada mula-mula tidur tu, dah tidur tadi kan, dah tidur, dah bangun, dah basuh muka, dah mandi, semua dah segar. Bila dah segar, dah fresh tu, orang cakap apa, mindset dah tukar tu, apa strategi? Strategi yang pertama, apa strategi yang CBM gunakan untuk push balik semangat tim? Sebab apa, tim tu dah tengok leader dia tidur, dia pun lemau lah kan. Jadi apa strategi yang untuk naikkan semangat tim dan dalam masa yang sama fight juga untuk insentif, dan apa reward? Apa reward yang CBM gunakan untuk tim supaya dia orang sentiasa motivate? Okay, strategi sekarang ketika 2020 sendiri, okay, kita pakai apa tau? Kita pakai the power of the power of achieving incentive. Okay, kita sebenarnya strategi adalah untuk kita sendiri jadi achiever. Okay, supaya kita jadi tauladan kepada kita punya team. Sebabnya
itulah proven sukses, itulah result dia orang yang akan dia orang dapat. Itulah future dia orang. Bila kita kejar kita punya kita kejar insentif yang ada dekat Forever ni, itulah result yang kita kena nampakkan. Tim kita pun boleh dapat apa yang dia orang nak. Tim boleh dapat apa yang dia orang betul-betul impikan. Okay, so kita kena set. Okay, kalau kita boleh dapat EMR, okay, itulah future dia orang. Kalau kita boleh dapat income yang besar, itulah future dia orang. Kita kena tunjukkan. Okay, strategi dia macam itulah. Okay, so saya tunjukkan sedikit strategi yang saya amalkan. Lead by example. Lead by example. Okay. Yeah. Be achiever first. Okay, be achiever first. Bila kita jadi achiever, insyaAllah pasti akan ada yang mengikut. Be achiever first. Jadi orang yang capai achiever dulu. Kalau kita nak fighter, kita kena jadi fighter. Kalau kita nak jadi achiever, kita nak achiever, kita kena dapat dulu apa yang kita betul-betul nak, kita dah nampak, pasti kita akan ikut. Okay, so ini adalah sebahagian daripada rewards yang saya beri kepada teman saya. Masa apa tu gold bar tu kan. Okay, so saya bagi segmen 5 sisi yang macam tu baru saya bagilah. Okay, so ini adalah antara achiever yang saya beri reward lah. Okay, ada lagi yang menarik sebenarnya. Biasanya mostly saya memang akan bagi cash lah. Jadi diorang boleh beli macam-macam benda, diorang boleh gunakan pada yang sepatutnya. Okay, macam tu. Jadi orang cakap memang menarik. Memang apa-apa pun kita dengan tim kita kena ada satu kerjasama yang baik dan juga dalam masa yang sama kita motivate. Motivate tu ialah kadang-kadang kita cakap pun dia tak nampak kan, tak nampak barang. Orang cakap apa, bila dah nampak barang, dia nampak reward dia tu, dia bila cakap lagilah dia laju dia buat apa ni, nak kejar insentif dia. Betul kan? Jadi kita pun orang cakap apa, dalam dah kita bercakap, bertanya soalan ni kan. Kita pun dah dekat apa ni, kita pun dah dekat penghujung dah. Dah dekat penghujung dah dia punya soalan dia. Jadi dia dah ada 2 soalan sebelum nak final ni. Yang soalan second last dia. Apa matlamat? Matlamat untuk CBM sendiri, diri sendiri. Yang pertama matlamat untuk diri sendiri. Dan yang kedua dia matlamat untuk tim yang nak dicapai untuk jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. Alright. Okay, kita share screen. Okay. Alamak. Okay, sebelum tu, ni adalah pencapaian 2020 S2D level 1, STS level 2 dan baru-baru ni baru saja ambil kereta Ford Ranger. Dan last kali EMR, ni adalah income tahunan 2020. Alhamdulillah dah 75,000. Okay, 2 kali ganda daripada gaji husband. Okay, tapi untuk setakat Januari sampai Oktober ni saya dah collect hampir 118,000. Sungguh saya tak sangka kat Forever memang luar biasa dahsyat. Okey, sangat dahsyat. Dan seterusnya ni adalah matlamat jangka pendek saya. Ya Allah, kabarkanlah berapa orang yang ada depan mata punya sekarang ni, 279 orang. Okey, minta doa kalian semua, kan ambil kesempatan. Doa kami untuk capai chairman bonus manager sekaligus menyumbang CBM 100 orang CBM yang Datuk Desmond Sifu punya target. Okey, so Mia juga matlamat yang seterusnya jangka masa pendek ini Mia try sehabis baik untuk pulun 1,500cc Global Rally. Okey, untuk jangka panjangnya CBM level 2 membawa 3 orang lagi CBM pada tahun 2022. Global Rally 2,500cc dan juga F2D level 3. Okey, apa tadi saya tengok kan dekat statement income tahun 2020 tu, ada saya tengok yang orang cakap teruja. Sebabnya ada 1 bulan tu dia dalam 2,000 je kan, tapi tiba-tiba melompat
ke 5 angka, 10,000, lepas tu terus lagi bertambah kan. Jadi boleh share sikit tak rahsia dia daripada macam mana yang 2,000 boleh melompat 10,000 tu? Ramai nak tahu ni. Okey, rahsia dia ni soalan cipu mas tu ni. Ni cipu mas ni. Soalan cipu mas ni tak dia di dalam ni saya tak ada. Okey, so rahsianya adalah kerjasama. Kerjasama bersama upline, kerjasama bersama downline. Okay, dan mindset lah. Mindset untuk, bila kan saya dah cakap tadi, bila kita kata nak, Allah akan uji macam-macam benda. Macam-macam benda datang tau. Cabaran, hiburan, ujian dan sebagainya lah. Okay, so hadap je dengan tenang, minta redha family. Minta redha family, minta redha upline. Upline ni dia dah tahu dah, dia dah ada pengalaman sendiri. So kita kena sentiasa dekat dengan dia. Macam tu. So dia akan buat kita calm, tenang dan bagi lagi tips-tips, inspirasi, nasihat lagi untuk kita gunakan. Okay, masa tu memang saya sendiri pun tak sangka. Okay, bila kita touch je pangkat manager dan juga F2D, terus pegang 5 angka sampai sekarang. Okay, so nak dapatkan macam tu perlukan kerjasama yang luar biasa daripada ramai orang lah. Okay, melibatkan ramai orang, bukan hanya satu orang sahaja. Yeah, dan dia punya main point dia yang saya dapat tangkap, settle F2D, achieve F2D, tak kira lah level 1 ke 2 ke 3 ke, memang insya-Allah income korang semua memang akan settle juga 5 figure. Berapa sendiri yang orang cakap apa, sendiri tentukan. Bukan forever tentukan, sendiri tentukan. Dan juga kena kerjasama dengan team members tu memang kena power dan solid. Ini baru betul-betul last punya soalan. Ini baru betul-betul last punya soalan. Jadi final, sebelum kita orang cakap apa, tamatkan live FB kita pada hari ini, saya nak minta sedikit lah, dan juga audiens yang ABO di luar sana tu pun nak juga sedikit, orang cakap bukan sedikit lah, seberapa banyak lah kata-kata semangat untuk kami semua ni berjuang di final lap ni, orang cakap apa, di kuarter yang keempat ni. Dan juga apa juga tips yang kita boleh, yang CBM boleh bagi supaya kita semua ABO kekal positif dan juga istiqamah dalam menjalankan perniagaan di Forever ni. Okey, ni dah last ending closing. Ini last yang betul. Okay, untuk semua yang menonton, semuanya adalah bermula. Semuanya bermula datangnya sebenarnya daripada diri kita sendiri. Tidak ada paksaan orang lain pun yang akan memberi impak kepada kita. Kalaupun upline adalah orang yang paling dekat dengan kita kan sepatutnya. Walaupun dia adalah orang paling dekat yang akan sentiasa dengan kita, tapi upline, upline, mentor kita cuma bagi 1% je kat kita. 1% je kat diri kita. Selebihnya 99% lagi adalah daripada diri kita sendiri. Tak boleh. Allah tu Allah tidak akan mengubah nasib hamba-Nya melainkan diri sendiri. Inisiatif diri sendiri untuk bertindak. So saya nak tanya dekat semua audience, korang dah ada big why ke belum? Kalau tak why sekarang, cari big why ataupun share korang punya big why dekat komen. Cepat share apa korang punya big why supaya ada yang mendoakan, menjadikan doa korang ni asbab untuk korang betul-betul berjaya dekat Forever. Macam tu. So siapa yang akan berjaya dan buat bersungguh-sungguh dekat Forever ni pasti akan dapat apa yang diimpikan lah. Tips dia memang kena cari big why. Big why itulah sebenarnya yang membuatkan saya bergerak. Big why juga lah yang menyebabkan saya bertindak, buang semua alasan. Kalau Kak Bidah kata suka buang alasan dekat pulau alasan, abaikan biawak. Itulah yang saya lakukan ketika tahun 2020 yang membuatkan saya bangkit daripada tidur. Setahun tidur, lama tau. Rugi. Apa yang saya rugi? Setahun saya buat 2020, 4 bulan tak buat 5 sisi, saya kehilangan local trip. Korang please jangan abaikan 5 sisi tu. Buat sungguh-sungguh,
Sebab itulah, okay, sebab itulah kita akan kehilangan banyak macam benda. Kita akan kehilangan gandaan masa yang sepatutnya kita dapat lebih lagi bila kita dah buat tu tau. Okay, so teruskan istiqamah. Apa yang korang perlu buat adalah ingat mati selalu. Ingat mati selalu, okay, sebabnya kita tak boleh, kematian tu akan muncul. Kita tak tahu bila kita akan mati. Mati tu adalah rahsia kan. Jadi kita tak boleh berlengah-lengah. Kita tak boleh menangguh lagi. Okay, so start with your why. Make it big. Okay, thank you. Assalamualaikum. Thank you so much kepada yang mendengar. Mina minta maaf kalau ada kesilapan, kesalahan. Kesalahan semasa sepanjang kita bersiaran. Ya Allah. Jadi sebelum kita habis lah, sebelum kita habiskan kita punya live interview ni kan. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada CBN Kamaria kerana sudi diinterviewkan. Di Temu Ramah. Bukan senang tau kita nak dapat orang yang tengah nak bersinar ni kan, permata ni kan, yang eagle yang tengah nak move, yang baru buat comeback, yang tengah develop team ni, jadi dia sibuk je dengan segala-gala halnya. Jadi terima kasih kepada CBN Kamaria. Jadi kita semua yang ada dalam ni doakan supaya Big Y dan juga jangka masa pendek, pencapaian jangka masa pendek dan jangka masa panjang akan tercapai. Dan juga saya nak juga mohon maaf jika ada tersilap kata, tersalah bahasa, dan nak ucapkan terima kasih yang terima kasih tak terhingga. Yang pertamanya kepada Datuk Sifu kita dan juga Simu yang sentiasa mendidik dan memberi peluang kepada semua ABO yang nak berjaya, yang nak follow sistem. Dan juga kepada upline saya iaitu GLT Yustida dan Razwan. Setiap hari ini sanggup datang, bawa saya untuk di Forever ni, didik saya. Dan kita berharap, kita semua berharap supaya kita dapat mencapai 100 CBM. Seorang dah ada dah depan mata ni kan. Lagi seorang insya-Allah dah put on the way juga kan. Jadi sebelum kita tutup live FB kita hari ni, kita kena laungkan kata-kata semangat kita. Nyanyi boleh tak nyanyi? Saya nak minta sikit nyanyi boleh tak? Boleh nyanyi ataupun kita laungkan kata-kata semangat kita sebelum kita tutup live FB kita. Ready ya? 1, 2, 3. Yes! No limit! Go, go, go! Millionaire! Yes! No limit! Go, go, go! Millionaire! Okay, terima kasih semua. Go, millionaire! Bye! Assalamualaikum! Assalamualaikum. Terima kasih. Jumpa lagi.